Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai rakyat Malaysia, berpagi-pagian kita pagi ini secara langsung dalam Assalamualaikum Subuh. Kita harapkan anda semua pastinya sudah selesai menunaikan solat fardu subuh. Moga-moga yang mana yang belum lagi, kalau boleh percepatkan sebab masa syuruk dah dekat ni kan. Jadi saya Adi Herman pada pagi ini bersiaran untuk Assalamualaikum Subuh, dan kita akan orang kata bincangkan tentang hari ini, pagi ini topik dia tentang ujian dan musibah. Jadi kita nak apa orang kata merungkai bersama panel kita di studio yang kita bawakan khas. Dan pagi-pagi ini kita juga terima kasih juga kepada mereka-mereka yang menonton kita secara live di Facebook TV Al-Hijrah. Setakat ni ada 24 orang yang sedang menonton. Kalau boleh saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab terus beri sokongan dan terus menonton Assalamualaikum sampai Assalamualaikum Subuh, dan disusuli dengan Assalamualaikum secara langsung sampai jam 9.30 pagi nanti. Anda juga boleh menonton kami di apps Al-Hijrah Plus. Kalau belum download, downloadlah sekarang sebab sementara tengah free ni kan. Free download, anda boleh tengok secara langsung, anda boleh tengok banyak lagi program-program TV Al-Hijrah yang selama ini kita siarkan di platform TV. Okey, saya tak nak membuang masa, saya terus bersama dua panel saya pada pagi ini dalam Assalamualaikum. Kalau boleh saya perkenalkan terus, di sebelah kanan saya Ustaz Dr. Syazali Hirman Ahmad Najib, pengerusi Ilman ataupun Pertubuhan Ilmuwan dan Cendekiawan Muslim Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat ya? Ya, alhamdulillah sihat. Dengarnya dari Bangi tadi ya? Ya, betul. Okey, dan sebelah kanan beliau adalah aktivis Ikram Ahmad Ubaidah Azmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Kajang. Ya, dari Kajang. Okey, pagi-pagi okey ya? Sihat dia? Sihat. Okey. Topik yang kita nak bincangkan hari ini lebih kepada macam saya sebut tadilah, ujian dan musibah kan. Kita tahu semua orang berdepan dengan ujian, ada yang ujian anak, ujian rumah tangga, ekonomi tak stabil, tak ada kerja sebagainya kan. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah istilah ujian dan musibah ni apa bezanya dan apa pengertian takrifannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih Encik Ardi. Sahabat saya Ubay, saya panggil Ubay. Okay. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang ujian atau musibah ni, dia kedua-duanya perkataan yang kalau kita nak perincikan, kalau tengok dalam kampus dewan, ujian ni adalah suatu perkara yang dibuat untuk menguji dan mencuba. Kan? Kalau musibah ni lebih kepada bentuk bencana ataupun malapetaka ataupun macam itulah bentuk yang ni. Tapi kalau kita nak faham lebih jelas ialah kedua-duanya boleh digabungkan. Maknanya musibah tu adalah untuk menguji lah. Betul. Betul. Musibah tu adalah untuk menguji. Dan saya suka nak kongsikan dengan para penonton. Kadang orang tanya, ialah macam-macam kan. Kita pun 2 tahun sebelum ni kan COVID. Betul. Dengan PKP dan sebagainya. Orang kata ujian ni adakah ianya apa yang berlaku tu, adakah dia musibah? Kan? Betul. Ataupun dianya ujian. Saya tengok kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan dalam surah, kalau saya tak ni surah Ali Imran ayat 165, bila Allah ulas tentang perang Uhud. Ni secara ringkaslah kan. Apabila berlaku apa yang telah berlaku setelah di-attack semula oleh tentera Khalid Al-Walid. Jadi Allah rakam dalam ayat ni, Allah kata awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Perang Uhud tu bila berlaku attack tu, lebih kurang 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam syahid. Dan jadi Nabi pun hampir terbunuhlah. Punya dahsyatnya tu. Jadi Allah kata apa yang menimpa kamu musibah itu, Allah kata sebenarnya kalau kamu nak rasa teruk, yang pihak musuh tu masa perang sebelumnya, itu perang Badar pun 2 kali ganda teruk pada kamu. Kan? Jadi dalam ni Allah kata qultum anna hadha, macam mana kami boleh kalah ni? Kan? Heran. Jadi Allah jawab kat sini, qul wahai Muhammad, bagi tahu kepada sahabat-sahabat kamu ni, huwa min indi anfusikum. Tu kerana kamu sendirilah tak ikut arahan,
langgar arahan kan yang kalau saya nak cerita perang Uhud nanti jadi panjang pula. Tapi rasanya penonton yang setia dengan Assalamualaikum subuh ni sedia maklum lah kan apa arahan yang dilanggar. Jadi Allah nak kata kerana sebab kamu maka jadilah apa yang berlaku kan. Tapi ayat selepas tu Allah kata apa pula? Allah sambung lagi ayat 166. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah. Kan? Apa yang hari perang Badar tu asabakum juga Allah kata kan. Kerana Allah yang izinkan perang Badar kan. Nabi asalnya tak mau pun perang, bukanlah keluar tu untuk perang kan, tapi bertemu juga dengan tentera yang diketuai oleh Abu Jahal. Asalnya nak sekat kafilah dagang Abu Sufyan tu. Jadi Allah kata itu Allah yang izinkan berlaku. Perang ni siapa pun tak mau. Jadi macam musibah lah juga perang kan. Tapi ini Allah yang izinkan. Jadi kalau kita nak bezakan apa maksudnya ujian ni dengan musibah ni kerana salah kita ke? Kerana Allah, dalam ayat lain Allah kata kerana kita kan. Kerana Allah yang izinkan. Jadi kita nak faham macam ni. Ada perkara yang di luar daripada kita punya kontrol. Itu memang Allah lah yang tetapkan. Macam contoh kan, macam COVID-19 ni. Saya suka bagi COVID-19 sebab semua orang boleh relate. Itu contoh terbaik tu. Ada SOP. Kena pakai pelitup muka, tak boleh di tempat yang bersesak-sesak, sanitize tangan dan sebagainya. Dia tak ikut semua SOP tu. Lepas tu dia kena positif. Jadi itu sebab dia. Kan? Tak patuh. Tak patuh. Tapi ada satu lagi macam sekarang, macam COVID tu sendiri. Awal-awal dia bermula, kita pun tak tahu macam mana boleh datang, sebelum ni tak pernah dengar pun. Betul. COVID kan. Datang daripada China dan sebagainya, tiba-tiba ada. Ataupun mungkin orang tu dia dah jaga habis dah. Kena juga. Yang tu Allah yang izinkan. Jadi maknanya kalau orang kata macam aksiden lah. Kita dah bawa elok dah kenderaan. Tiba-tiba ada datang lori hilang brek apa langgar. Itu musibah apa ni. Kita tak boleh kata itu kerana salah dia. Itu Allah lah yang tetapkan ataupun Allah yang takdirkan. Tapi kalau dia sendiri mabuk kan. Dia yang mengundang lah. Dia yang mengundang. Itu kalau nak bezakan lah. Tentang perbezaan antara musibah dengan ujian ni. Cuma saya nak kalau ada masa sikit lagi saya nak share dengan para penonton bila Allah sebut dalam surah Syura tu kan. Memang Allah kata kalau kita buat kerana sebab kita lah Allah jadikan musibah. Tapi dalam surah Syura ni ayat 30 Allah kata wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah nak tekankan. Tidak ada apa-apa musibah yang menimpa kamu. Ada malaikat dia disebabkan kasabat, apa yang kamu lakukan dengan tangan, kerana sebab kamulah jadi musibah. Ya betul, tangan-tangan manusia. Tapi Allah sambung kat ujung tu wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak. Maknanya kalau nak kira kerana sebab kita tu Allah jadi musibah, banyak tu nak kena. Tapi Allah ampunkan. Yang kita dapat tu sikitlah. Jadi itulah rasanya dalam apa ni yang saya boleh huraikan sikitlah tentang ujian dan musibah ni. Topik kita tentang ujian dan musibah ni. Okey, nak tanya juga rakan usrah kita ataupun aktivis Ikram, Ubaidah atau Ubay kan. Mungkin ada pengalaman dalam mendepani ujian dalam masa berbaki 3-4 minit ni. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Adi. Dalam kalau ikut pengalaman saya lah, yang mendepani ujian tu, kalau bagi saya ada pernah berlakunya kematian adik saya lah. So dalam keadaan waktu yang sama, isteri saya sedang sarat mengandung. Dan waktu tu memang dah overdue. Jadi apa yang bila kita dapat berita adik kemalangan, meninggal di tempat kejadian, so benda tu menyebabkan memang kita terkejut. Dan bila nak cerita kepada family pun kita akan berhati. Family saya di Kelantan, saya di Selangor. So bila nak memang kena call ramai orang lah untuk inform adik dah meninggal kan. So benda tu macam pertama sekali saya akan pada waktu tu saya akan mula-mula memang doa banyak-banyak, minta kekuatan sebab waktu tu memang tak boleh nak
merintih lagi. Tak boleh nak bersedih dah sebab kena settle urusan dekat hospital. Nak cari van jenazah, nak cari yang nak dimandikan. Kebetulan family saya mostly di kampung lah. So benda tu agak memberi tekanan yang besar. Jadi dalam keadaan yang sama, ramai kawan-kawan, terutamanya kawan-kawan dalam kalangan usrah-usrah yang kita dah selalu bersama ni, mereka datang daripada Nilai pun ada, sebab dulu saya pernah duduk di Nilai sekejap. Ramai yang datang bagi support lah untuk datang ke hospital tempat nak ambil jenazah semua. So kat situ saya nampak banyak sokongan daripada kawan-kawan yang sekitar, family yang bagi kata-kata semangat tu. So benda tu banyak membantulah untuk menghadapi ujian yang bagi saya yang tu yang paling besar lah dalam hidup saya. Mungkin orang lain lagi besar, wallahu alam lah. Betul. Bila kita pun tahu kan sebab Allah uji kita selagi mana kita mampu mendepani kan. Okey, banyak lagi soalan yang kita nak tanya kepada ustaz, kepada para rakan usrah kita. Tapi para penonton, kita nak rehat sekejap. Kembali dalam Assalamualaikum Subuh selepas ini. Kembali dalam Assalamualaikum Subuh, kita berbicara tentang ujian dan musibah. Tadi Ustaz dan juga panel kita ada berkongsi juga tentang pengalaman masing-masing dan istilah ujian dan musibah itu apakah, dan Ustaz ada juga kaitkan dengan perang-perang, zaman perang Uhud dan perang Badar di zaman Nabi Muhammad dahulu. Tapi saya nak tanya Ustaz, apa yang Islam ajar ataupun guide petunjuk bila kita berdepan ujian musibah, dan macam mana pula kita pula dalam ikram sendiri sebagai contoh pastinya aktif dengan usrah, kegiatan-kegiatan yang kebersamaan. Bagaimana peranan usrah tu sendiri dalam membantu, memberi galakan, semangat sebagainya kepada mereka yang mendepani ujian? Wah, baik soalan ni. Saya tak ada ayat lain yang saya boleh kongsikan dengan penonton melainkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Allah kata pasti wala nabluwannakum tu maksudnya kan macam sungguh-sungguh pasti kami akan menguji kamu kan dengan ketakutan. COVID-19 orang takut kan, minal khawfi wal ju', kelaparan, kurangnya harta, kurangnya makanan kan, buah-buahan dan sebagainya. Tapi Allah kata apa? Wabasyiris sabirin. Berilah gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Kan? Gembirakan dengan apa? Gembirakan dengan pahala, ganjaran, syurga dan sebagainya lah. Lepas tu Allah sambung, alladzina idza asabathum musibatun. Itu orang siapa yang as-sabirin ni siapa? Allah nak uraikan siapa as-sabirin tu, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa ujian, ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, orang sabar ni sekadar berkata ke? Saya nak sebut kat penonton ni, bukan senang tau nak kata ni. Semua kita ni sebut dalam bahasa Arab, rasa macam senang lah. Tapi cuba kita terjemah dalam bahasa Melayu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak kata tu bukan senang tau kalau kita nak faham. Kan? Kita contohnya diuji. Habis rumah terbakar kan. Saya pun tak boleh bayang kalau jadi kat saya kan. Saya pun kata, ni semua Allah punya. Allah nak ambil balik. Ingat senang nak kata macam tu. Cuma bila kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni macam senang lah kan. Tapi cuba anak kita, Allah ambil balik. Tadi saudara Ubay tadi kata kan, adik dia meninggal kan. Ini anak yang kita sayang, ahli keluarga terdekat kita sayang lah, macam tadi adik kan. Kita kata ni Allah, kita semua daripada Allah. Jadi Allah nak ambil balik ya. Kita semua kembali ke Allah. Jadi itu kalau saya nak katakan bahawa orang-orang yang beriman saja yang boleh menerima, yang boleh kata macam tadi. Boleh kata, nampak macam kata tu macam senang kan. Tapi kata tu daripada hati kan. Dia dalam keadaan biasa-biasa ni mudahlah nak kata. Tapi bila kita di alladzina idza asabathum, ketika mereka ditimpa dengan musibah tu, mereka berkata, qalu. Mereka berkata, yang tu yang saya nak sebutkan. Dan berbalik pada soalan tadi kan, bagaimana sebab tu kadang kita nak menghadapi ujian ni kita kena duduk dalam circle yang
orang baik-baik jugalah, orang soleh, support yang boleh support kita. Macam tadi Ubay pun sebut kan, macam mana kawan-kawan rakan-rakan usrah dia bagi support, turut serta, bukan takat ucap takziah saja kan, turut datang hadir kan, bila keberadaan tu memang memberi kekuatan lah. Jadi memang yang saya sendiri pula, mungkin saya ni tak pernah diuji yang ataupun kita kata istilah musibah yang orang kata berburuk lah. Tapi saya nampak kalau di pihak saya, ujian kesenangan tu sendiri ujian juga. Betul. Ujian kesenangan. Jadi boleh lupa diri. Itu bukan musibat lah. Itu ujian. Boleh lupa diri, lupa habis. Jadi sebab itu kita perlu juga rakan-rakan yang orang-orang kita kata orang-orang baik, orang-orang soleh ni yang sentiasa boleh ingatkan kita, boleh bagi pesanan. Jadi sebab tu kita dalam Pertubuhan Ikram Malaysia ni kita ada usrah jadi itu peranan dia lah. Dia bukanlah sekadar usrah ni sekadar bagi ceramah, buka buku, baca buku je kan, tapi dia bagaimana hidup bersama, support. Usrah tu kan bahasa Arab, bahasa Melayu kan family. Berkeluarga macam adik-beradik, jadi macam adik-beradik, macam ayah, anak, ibu, kakak, abang kan, macam itulah. Jadi itu mungkin saya boleh kongsikan sikit. Maksudnya usrah ni kita anggap macam satu support system jugalah. Dalam ialah mungkin ahli-ahli usrah mungkin ada berdepan ujian masing-masing sebagainya. So keperluan atau kepentingan tu memastikan masing-masing ada sokongan dari segi spiritual ataupun sebagainya lah. Nak tanya kepada Ubay jugalah, fungsi usrah Ikram ni macam mana dan apa aktiviti dan sebagainya macam mana? Okey, terima kasih. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya lalui setakat ini, dalam Ikram kami pada asasnya adalah mempunyai satu sistem yang untuk improve dirilah. So ada liqa'nya, halaqahnya yang kita akan berjumpa secara berkala dan mempunyai murabbinya. Kita panggil sebagai, ada orang panggil nuqaba, ada panggil nakib. So dalam usrah ni kita akan bincangkan tentang kefahaman-kefahaman Islam lah. Dan kebanyakannya yang akan join usrah ni adalah yang memang daripada daripada blur tentang Islam ataupun rasa tak cukup kawan yang baik dicari dalam usrah. Dan apabila dalam usrah Ikram ni kami juga ada aktiviti-aktiviti yang keluar kepada masyarakat. Setelah kita dapat input pengisian tabiah semua tu, kita akan ada deliver kepada masyarakat balik dalam bentuk kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebajikan lah. So dalam Ikram saya didedahkan macam mana untuk kita tingkatkan kefahaman Islam dan macam mana nak amalkan dia dalam bentuk bukan sekadar ibadah secara solat semua tu, tapi ibadah dalam bentuk amalan-amalan yang dalam sunnah Rasulullah SAW lah. So apa yang Rasulullah ajar dalam kehidupan dia tu termasuklah dakwah kepada orang lain, mengislahkan orang lain, itulah juga yang hasil daripada usrah yang kita lalui dalam Ikram ni lah. Apa lagi aktiviti-aktiviti yang mungkin dibuka kepada umum untuk disertai dalam Ikram itu sendiri? Kalau kepada umum di dalam Ikram ni banyaklah aktiviti kemasyarakatan yang dia bulan kemerdekaan. Terutamanya sekarang ni dalam bulan kemerdekaan Ikram buat kempen di seluruh Malaysia. Di cawangan-cawangan yang di seluruh Malaysia dengan pelbagai aktiviti yang berbentuk sambutan karnival, yang berbentuk aktiviti kemasyarakatan lah. Ground event lah. So ground event tu ada macam-macam bentuk, termasuklah aktiviti sukarelawan. Bila ada misi banjir kita buka sukarelawan untuk join sekali. Maksudnya ada kerjasama dengan pelbagai pihak. Ada. Memang akan engage lah dengan badan-badan masyarakat yang setempat lah. Antaranya ada, kalau NGO lain pun kita ada engage juga, ada macam Abing, macam Haluan, banyaklah kan, macam NGO lain. Dan kalau kerajaan tempatan pun kita kerjasamalah untuk mudahkan urusan berjumpa dengan masyarakat-masyarakat yang khususnya untuk kebajikan ni. Kita nak cari yang
betul-betul memerlukan. So kita bawa sumbangan ahli ikram kepada mereka untuk sumbangkan kepada yang sepatutnya lah. So satu sinergi ataupun satu kolaborasi yang cantik untuk agihan bantuan dan aktiviti macam karnival sebagainya pastinya diraikan oleh pelbagai pihak lah. Ustaz, kata-kata akhir Ustaz. Ya. Saya kalau dalam tempoh yang ringkas hujung ni kan, saya nak menyeru para penonton di luar sana untuk kita sama-sama meningkatkan iman kita. Betul. Meningkatkan iman kita untuk kita ni mampu berhadapan dengan segala bentuk musibah dan ujian. Antara cara untuk meningkatkan iman kita, pastilah kita kena cari circle yang baik. Betul. Kita kena ada majlis ilmu, betul, peringatan dan sebagainya. Dan juga kadang-kala bila kita saya suka ambil macam ni. Kita kalau kita suka tolong orang, insya-Allah bila waktu kita, orang pula bantu dan tolong kita. Itulah yang saya percaya. Bila buat kerja-kerja yang macam saudara Ubay sebut tadi kan, kerja-kerja kebajikan, khidmat masyarakat dan sebagainya. Itu dah, insya-Allah. Yang penting jangan silap circle lah. Okey, jangan silap circle, yang kena bijak. Kalau boleh sertailah usaha-usaha ataupun mereka-mereka yang sentiasa ada dengan kita dan support kita, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Dr. Syazali Hirman Ahmad Najib, pengurusi Ilman, dan juga Ubay atas perkongsian hari ini. Okay, kan, kalau boleh banyak benda nak tanya ni kan. Yang penting ada tertera di kaca TV anda, boleh hubungi hotline ataupun YouTube dan TikTok TV Ikram, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter Ikram Malaysia dan laman web ikram.org.my. Anda boleh tengok dan browse dan macam-macam benda, insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Insya-Allah ada masa dan ruang kita jumpa lagi. Okey para penonton, assalamualaikum subuh berakhir di sini, tapi akan disusuli dengan assalamualaikum langsung jam 7 pagi nanti. Jangan pergi mana-mana, topik menarik bakal menemui anda, insya-Allah. Dr. HD akan bersama juga sebentar lagi. Okey, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekejap lagi.